Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Sebuah itu yaitu kita baca fiqh hari ini payah sangat, payah nak muka pada tuan-tuan semua. Jadi yang ambil kita artinya kita ambil kita lain yang dikira kita karangan Syekh Sabir, nama dia Fiqh Sunnah, dan banyak diguna oleh masyarakat saya. Karena Syekh Sabir ini Syekh Sabir nama kenal kita ni, dia yang banyak menulis buku-buku Islam, buku mengenai dengan agama ni, dan karangan dia ni berlain sikit dengan karangan orang-orang lain, iaitu dia sebut lebih kurang juga dengan kita baca dah tu, iaitu sebut semua mazhab, tetapi dalam bentuk dia tidak bentuk orang ramai je. Syafi'inya bini, Hanafinya bini, Malikinya bini, Hanbali, itu tidak sebut begitu dah. Bahkan dia sebut secara menyeluruh dengan tujuannya sekarang, iaitu nak memperdekatkan pemikiran kita orang Islam sekarang ini kepada bentuk agama yang asal yang berpegang pada Quran dan Hadis. Bagi tuan kita ni satu perasaan berasa dia, iaitu banyak umat Islam sedunia ni jadi berpuak-puak. Orang ni Syafi'i, orang tu Hanafi, orang ni Maliki, orang ni Hanbali. Akhir kalinya masing-masing berkerah dan berdegil dengan pendapat dan pahaman imam masing-masing. Jadi satu ikhtiar perlu dibuat. Bagaimana caranya nak mempertahukan, nak bawa balik semula masyarakat Islam pada Quran Hadis, bagaimana cara. Maka tuan kita ni As-Sayyid Sabit nama dia ni berusaha mengarang sebuah kitab namanya Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah maknanya memahami sunnah Rasulullah. Apa maksudnya? Fiqh secara hadis. Fiqh secara hadis, tidak fiqh secara Syafi'i, tidak fiqh secara Hanafi, tidak fiqh secara Hanbali, tidak fiqh secara Hanafi, bahkan fiqh yang disebut daripada hadis itu sendiri. Benda ni mula-mula timbul dalam hari itu. Memanglah menimbulkan satu perasaan tak puas hati di kalangan alim ulama, semua alim ulama. Tetapi lama-kelamaan bentuk kitab macam ni bila dikemuka, maka masyarakat Islam berasa molek dan berasa bagus untuk menjadi orang panggil untuk jadi perantaraan di antara zaman kita berpuak-puak mengikut mazhab masing-masing dengan zaman baru yang tak sepatutnya kita berpuak-puak. Jadi kitab ni merupakan perantaraan lah di antara dua masa berpuak-puak dengan masa yang kita sedang usaha dan sedang kaji, iaitu masa apa ni tidak berpuak-puak, maka kita balik semula kepada Quran dan Hadis. Itu dibuat. Kitab ni Fiqh Sunnah telah diterjemah ke dalam bermacam-macam bahasa besar di muka dunia, dan tengoknya dalam masyarakat kita Melayu pun ada diterjemah oleh orang Indonesia. Orang Indonesia ni memang cepat diterjemah buku-buku baru ni yang dikeluar oleh negeri-negeri Timur Tengah. Sebelah kita sini, sebelah Malaysia ni ada terjemah bawah, tapi orang Indonesia telah ada terjemah. Ta'awad Bismillahirrahmanirrahim. At-Taharah maknanya bersuci. Dan keseluruhan kitab-kitab fiqh boleh katakan buka mulut akan masalah suci. Dia tidak start puasa ke semayang ke atau semua sekali, tidak. Bukan keseluruhan kitab fiqh start daripada bersuci dengan tujuan nak beri gambaran kepada orang Islam semua bahawa bersuci ini satu daripada benda penting dalam agama. Dan Imam Ghazali pun sebut ambil bab taharah juga. Sebenarnya dengan sebab Ghazali ni bila dia ni tuk fiqh, dia juga tuk tasawuf, dan dia juga tuk falsafah, juga ilmu besar dalam dunia ni ada berlaku di Imam Ghazali. Maka walaupun kitab Ghazali dia sebut bab taharah, tapi dia kutip lonjok naik pakatan. Suci zahir, suci batin, dia kutip syarah bila tinggi begitu. Masing-masing bawaan pengajian dan masing-masing bawakan guru masing-masing. Baik. Kata dia,
Bersuci al-miyahu aqsamuha. Bila sebut kata bersuci, bak suci, bak nak suci kalau jadi suci bersih, maka tak lari dah daripada kena sebut masalah air. Kerana air ni sengaja Allah Ta'ala turun dari langit, dan dia sebut dalam Quran itu, dia tahhirakum, turun air dari langit dengan tujuan dijadikan alat bersuci. Dia tak ada dah manusia, baik manusia zaman hari itu, satu manusia moden nak cari satu alat untuk membersihkan kain baju, tubuh badan lain pada air. Tidak ada semasa kali. Dan insyaAllah sampai kiamat pun kita tidak akan jumpa satu alat untuk membersihkan kain baju kita atau tubuh badan kita lain pada air. Tak ada. Kerana air ini sengaja Allah buat untuk manusia menyucikan diri dan menyucikan hatta akan menyuci handah. Tak balan itu, tak nampak tengok di mata itu, bukan nampak ditengok oleh melakat syaitan itu, air juga diguna. Kerana air itu satu benda yang begitu lembut. Cair benda yang begitu halus di masa akan dia ni mana tidak benda bertokon dia. Apa gitu dia. Mula-mula sekali kata dia, kalau sebut kata air, al-ma'ul mutlaq. Ma'ul mutlaq ni air mutlaq. Kalau kita kata wajib ngaji kita Arab, ngaji kita agama tu dia panggil air mutlaq juga. Orang muda-muda ni boleh jadi tahulah sebab dia mengaji, kalau mengaji di sekolah-sekolah itulah. Maknanya air yang mustahak tetap suci ni jelas ini air yang nama tak ada selain ternama air. Hak nama air semata-mata air yang tidak bereka dengan nama beratu nama berani, maka air lah betul atau ni air mutlak. Setelah kalau kita semaya sunat, semaya sunat ni ada semaya sunat duha, ada semaya sunat katik perdu, ada semaya sunat tahajud, ada semaya sunat orang sunat semaya maya, dan ada lagi sunat tak ada nama. Ya kita semaya juga kerana kita ni biasa nak dekat dengan Tuhan. Kalau cara dekat dengan Tuhan ni melalui semaya. Maka semaya sunat lagu ni dia panggil sunat mutlak. Sunat mutlak ni sunat ia tidak berkait dengan ketika, tak berkait dengan tepat, tak berkait dengan apa. Semata-mata kita nak tunjuk diri aku, Tuhan aku ni amamu, maka aku biasa lazat, sedap, semua boleh sekali. Kalau betul kami sunat mutlak. Ia tidak ada sebagai nama berapa dia. Jadi sebagaimana sunat mutlak, apa sebagaimana semaya ni ada semaya mutlak, begitu juga air, ada benda yang panggil air mutlak. Air mutlak, air semata-mata air. Ia tidak berkait dengan airnya ke, air tawar ke, air teh, atau air teh ke, air mani ke, air kopi ke, apa. Dia tidak berkait dengan barang lain. Sekali ni air tak ada. Bukan air semata-mata air. Air lagu itu dipanggil air mutlak. Dan air inilah air yang dikira paling baik untuk kita membersihkan diri kita. Wa hukmuhu annahu tahur. Hukum air mutlak ni, air ni air apa ni, tahurun, suci lagi menyuci. Dia ni suci lagi menyuci. Ada setengah air ni cuci saja, tapi dia nak menyuci ke orang lain tak boleh. Tu air hak lagu tu tak boleh kita nak jadikan air untuk membersihkan. Sebab kita kata air teh, air kopi, air melo, air juga cuci punya cuci sampai boleh minum. Tetapi untuk nak membersihkan air baju, nak membersihkan tubuh badan daripada najis jahadah, air lagu ni tak boleh. Kerana dia ni bertaraf cuci saja, tapi tidak ada kuasa menyuci ke orang lain. Itu dia. Kalau kita kata tak, supaya orang yang rasa tersentuh lebah yang tidak mengadu ke orang, dia tak lebah, tapi tidak boleh melebar ke orang lain kata. Dia kederak dia seorang, dia kederak dia ada kapun orang lain nak tukang jadi lebar buat gatiknya dia, tidak boleh. Hak lagu ada juga di tempat lagu tidak. Ada juga untuk lebar yang dia ada kapun dan orang lain boleh tukang dia. Hak ni untuk lebar mutlak orang ni. Untuk lebar yang boleh, dia lebar dan boleh melebar ke orang lain sama. Itu dia. Dan kita ni bukan nak benar pada untuk lebar jenis ni. Untuk lebar yang dia pun lebar dan dia berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan orang lain pun lebar gatik. Supaya dia. Itu dia. Air ni dia. Air annahu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi wa yandariju tahtahu min al-anwa'i ma ya'ti. Kata dia air macam ni suci, lagi boleh menyuci orang lain, dan termasuk di bawah air ni kata dia banyak jenis air. Ma'ul matari was salbi wal barad. Yang pertama air hujan, ataupun air batu, ataupun air hujan manik. Kita sini panggil hujan manik kan barat. Hujan manik waktu stok-stok Arab panggil barat. Salji ni air batu. Air batu salji. Ada kat sini di negeri-negeri sejuk. Negeri atas ni memanglah. Kalau kopian itu mana air batu ni.
Yaqulullah ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Bapa tahu meduano ai hujan ni suci lagi menyuci kau ya. Allah Ta'ala kata sendiri wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Allah menurunkan atas kamu semua dari langit air liyutahhirakum bihi, dengan tujuan supaya air ini membersihkan kamu melaluinya. Jadi Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran bahawa tujuan Allah Ta'ala nak turun air dari langit ini dalam banyak-banyak sebabnya, tujuan nak suruh manusia ni boleh membersihkan kain baju dia, berapa dia. Baki lagi orang muda-muda nak sangat snoti ke air mari daripada langit. Sedangkan kita tak tengok bukan mari langit, mari di atas kecilnya sikit je orang panggil awal. Kalau kita naik kapal terbang kita tak tinggi mana, dia lepas pada awal kita nak pas bawah tokok dia tak pernah hujan pun. Dan naik kapal terbang bila tinggi sikit lepas pada awal tu dia tak pernah hujan. Bila turun kapal terbang tu di padangkan sepuluh kali kita tengok air penuh kat padang. Sedangkan kapal terbang kita kering lagi. Lepas tu tak apa kata mari langit. Sudah ke langit hijau langit biru tak itu kan. Jadi para hadis semua jawab yang gini. Quran ni bila dia sebut masalah langit kau masalah bumi, dia tidaklah sebut benda-benda gitu sebagaimana buku geografi sebut. Walaupun Quran sebut masalah-masalah geografi, tapi tidaklah bertujuan nak mengajar ilmu geografi. Dia nak layak bayar ni mari balik atas. Minas sama'i terjemah secara Melayu mari dia langit. Tapi itu boleh jadi salah terjemah kita. Kalau dia nak ayat sebenarnya minas sama'i daripada pihak atas. Kalau aku buat turun air daripada pihak atas, dengan tujuan tak terbersihkan. Tapi lagi balik atas ni, tak ada ayat dah sebut, kita sebut langit. Enggak langit tak atas. Jadi dia ni. Jadi situ duduknya. Yang kedua, langit sendiri. Tak ada tahu lagi tak boleh. Orang kapur baik, orang bandar baik. Orang mengaji, orang tak mengaji. Faklallah ni orang tidak tahu langit ni berapa. Kalau kita lepinya, bumi tahu. Menggodok kata kaki kita. Udara, menggodok senang dengan lebih hidung kita. Ke atas pada tu orang panggil langit ni, tak tahu berapa dia benda. Jadi, sama'i ni, as-sama'i dalam bahasa Arab, orang Melayu terjemuh langit. Ia orang Melayu sendiri, tak tahu berapa langit. Arab pun as-sama'i, tak tahu berapa langit. Orang putih, tak tahu sky ni, berapa di sky ya. Tak tahu juga. Semuanya, jatuh nenek lagi, balik atas orang panggil langit. Nampak langit, dia air, mari balik atas. Dengan tujuan nak semua bersih. Itu dia duduknya. Jadi benda-benda gini ni, jawapan dia begitu sajalah. Tujuannya, apa ni tujuan Tuhan bukan buayak langit dengan tujuan nak memperkenalkan langit sebagaimana seorang guru geografi memperkenalkan bumi, memperkenalkan udara. Tidak. Bukan tujuan secara umum. Air mari balik atas. Walaupun bagaimana berat sekalipun, kalau kita bawa sebedi, air itu berat dan tak jadi mana. Tapi kuasa akunya, air hadut langit ini bukan sebedi, beratus ribu galon punya berat. Tapi aku berkuasa bawa barang itu, ikut balik atas, waktu ikut bawah. Ini nak kata apa aku? Baik. Wa qali ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini kuat itu juga lah. Ada ayat lain nyebut dalam bentuk lain sikit. Begitu juga wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami bawa turun dari langit air yang benar-benar boleh menyucikan manusia. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Jemaah. Yang ketiganya apa namanya? Dalil yang pertama ayat. Dalil yang kedua pun ayat. Dalil yang ketiga yang menunjukkan air ni boleh dijadikan alat untuk membersih ialah doa Nabi. Dalam doa Nabi ni ada dia sebut bahawa air ni boleh dijadikan alat untuk bersih. Dia punya doanya. Doa ni kebetulan ya benar ayat lain tapi terlibat dengan doa. Cerita dia begini. Apa nama ni? Abu Hurairah. Satu kali jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya sikit. Iaitu kata dia, bila mengangkat takbir saya ni, sudah Allahu Akbar,
tidak baca saja. Musnya tengok tu. Nak boleh kau baca tu senyap boleh tengok. Kalau rakyat baca apa tu? Ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ati ma taqul. Kalau rakyat duduk diam lepas ada takbir nak menyapa ke baca tah untuk duduk senyap apa dia? Senyap ada kata benda. Kau senyap saja. Itu cara sahabat Nabi mengaji. Nabi kata, aku kata begini. Aku dah senyap tidak sahaja dia ada benda aku kata. Kata apa dia? Kita sini panggil doa iftitah. Jadi di antara takbir dengan sahur tu ada tengok tu doa iftitah yang kita diminta baca slow. Dan doa iftitah amal nak baca ni tak lupa dia doa iftitah kita nak baca semua tu. Dan kita ni pun diberi peluang nak baca ni. Kau nak baca Allah Akbar kabira wajah tu apa semua sekali sebab kita baca ayat ni pun tak ada apa-apa. Nak mula sekali kita hafal belakang, kita baca belakang. Sekali Allah Akbar kabira, sekali baca ni, sekali bagi baca lain. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka boleh juga. Kerana banyak doa ni doa Rasulullah baca belakang. Tak bolehlah doa Nabi baca belakang tak kita duk gambar atas satu jelah jok tua pak muda, jok muda pak tua duk gambar tak telah. Tak sama tak ada hal lain. Tak suami. Lebih lagi kita ada canggung anggap badan ni jenis terbal lah kau. Jenis terbal ya balik tunggu kita ni ada orang ya tunggu kita. Anak kita, bini kita, anak murid kita, jemaah balas kita. Tak dia ni. Jadi sekali-sekala kita baca ni, sekali-sekala kita baca tu. Sekali orang balik tunggu dengar, tu email ni baca apa? Kemarin tak ada bunyi lagu ni. Maka dia tanya kita. Dia tanya kita belajar lah. Orang tu mudah ingat Qala qini min khataya ya kama yunqas thawbul abyad min ad-danas. Itu aku minta padamu juga tolong napi maknanya cuci. Kalau benda putih tak putih, bukan putih sepul tak putih bukan putih luwih, putih lepuk. Tu putih luwih itu tak ramai putih tanya lagi dia. Putih lepuk, putih sepul orang panggil. Aku minta padamu supaya mu cuci sepul lepuk daripada semua kesalahan aku sebagaimananya cuci dan kain putih daripada sebagian kotor. Kalau kita kain warna hijau, warna biru, kalau kita basuh, tak berapa dapat cuci, mungkin dia warna. Tapi kalau kain putih, kalau dia cuci sungguh. Kita tak buat ingat mana dah. Nabi kata itu, aku minta mu cuci aku daripada semua dosa, sebagaimana cuci yang kain putih daripada sebagai kotoran dan atau debu-debu. Dua. Ketiga, Allahumma ghsilni min khatayaya bil-salji wal-ma'i wal-barak. Itu aku minta mu basuh. Aku minta mu basuh semua segala kesilapan dan apa dosa aku. Basuh ni apa? Bisalji dengan air batu, wal ma'i dan air. Hantu bi air. Ni hak benda. Wal ma'i dan dengan air, wal barak dan dengan hujan manis. Baik salji, baik pun air hak tidak salji, baik pun hujan batu, semua ni air hak mari langit bakar ya tak tepuh dengan debu lagi. Usah nak tepuh dengan lagi bakar debu, tak tepuh lagi dengan debu duduk bawah air di atas. Jadi bila air itu dari langit sama ada air terbentuk air salji, ya kita sini tak lagi tengok lagi saljinya orang mereka orang pergi ke Eropah, ataupun air hujan tu, ataupun air hujan mana, air ni nak cari lebih cuci ada. Kerana air ni tak tepuh dengan najis dengan debu, tak tepuh. Itu aku minta mu tolong basuh aku ni daripada semua kesalahan dengan air betul, air batu dan air hujan manis. Jadi walau bagaimanapun Nabi sebut bahawa air ni alat untuk membasuh. Jadi itu yang kita kata ini pun boleh dibuat dalil bahawa bahawa agama Islam ini mengakui bahawa air ini alat untuk membersihkan benda. Nak cari benda untuk membersihkan kain baju tu berbadan lain pada air, tak ada. So, yang kedua ma'ul bahri. Yang kedua air laut. Air laut walaupun masin, walaupun apa sekalipun, maka air laut juga dikira air cuci. Biarnya masin gigi lah, biarnya buih gigi lah, biarnya perak gigi lah. Tapi Islam menganggap air laut ni air cuci. Boleh kita, kalau nak minum pun boleh, nak basuh kain pun boleh, nak mandi junub pun boleh. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Apa ni dalil air laut dicuci lagi nyuci? Kata dia satu orang tanya Nabi.
Orang yang tidak sebut nama. Nama berapa tak peduli gila. Tapi hal tentunya ada orang tanya Rasulullah SAW. Dari ya Rasulullah, puak-puak kami ini bahasa jenis belayar ke laut. Bahasa naik perahu belayar rata-rata. Apa namanya? Niaga, kopi, takak ikan. Itu tidak layak lah. Walau bagaimanapun kami ini puak-puak mencari makan laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'. Dan kami bawa bersama kami air yang tidak banyak. Bawa sekadar untuk minum gitu lebih kurang. Fa in tawadda'na bi atisna. Kalau kami guna air yang kami bawa sikit ni untuk ambil ismaya, dan golah kami. Ada air sedikit ambil ismaya, akhir nak minum tak boleh. Afala tawadda'u bima'il bahr. Oleh itu supaya air yang kami bawa ni tak jadi air ismaya. Bahkan sejauh nak minum, boleh kata boleh kami nak ambil ismaya dengan air laut. Kerana kami biasa syok air laut itu, kau tak cimbong. Rasa seterak. Rasa ingat itu kan? Maka Rasulullah SAW, وَالطَّهُورُ مَاءُ. Air laut ni air yang suci. Al-hillu maitatuhu. Air pun suci, bangkai laut pun halal. Jadi Nabi, Allah tanya sekarang, Nabi jawab dua kali. Dia tanya aku masalah air, jawabnya, ya, air laut suci lagi menyuci. Bagi lagi hakmu tak tanya lagi, ialah masalah bangkai dalam laut. Bangkai laut ni kan boleh ikan lah. Ikan, sutung, udang, pokok-pokok, ingat aku. Lagi dia kan? Boleh makan kandang. Ikan. Awak ada kita jumpa, ada lapung-lapung atas air. Apa kita kokak dia, tak pakai laut, mampu. Tak ada sebelah, tak ada kan, mampu dah. Itu bila mampu, tak ada sebelah, panggil bangkai bagi dia ni. Boleh ke tidak makan bangkai ikan? Jawabnya boleh. Halal. Kalau dia kata ikan ni pun kena sembelih juga. Teruklah kita. Teruk kita. Ini tu satu nikmat. Ia tidak ada tolak banding daripada Allah Ta'ala memberi peluang kepada manusia makan ikan apa. Kalau setelah dia kata ikan tu kena sembelih supaya itik berapa sudah teruklah kita. Pada Alhamdulillah itu pun Alhamdulillah dah. Kalau manusia tak berjumpa ikan tak ada lazat orang panggil protein apa semua sekali. Jadi daripada hadis ini tahulah kita bawa air laut suci walaupun keadaan dia perah masih. Baki lagi air laut ni berapa masing air selaga ni berapa tawar itu tu orang-orang yang mengaji ilmu ni dia tahulah. Dia kata air laut ni air yang datang daripada rasyah, datang daripada negeri mana, kampung mana, tanah mana, hujan-hujan turun laut, hujan-hujan turun laut. Dalam bumi ni sendiri ada zat asin. Ada zat asin itu adalah tanah ni. Yang menyebabkan dia jadi subur, fosfat, apa semua sekali. Bagai masin. Jadi bila air turun ke sungai dan daripada sungai pergi ke laut, beritahulah gagal-gagal sedunia. Dia laut belakang. Mari daripada laut tu. Dan akhir-akhir ni orang nak uji apa nama ni bumi ni setara mana orang ukur gagal yang duduk dalam air situ. Banyak mana kanunnya gagal, orang boleh tentulah apa ni selama mana bumi ni. Itu pandai cerita lah. Dua, yang tiga ma'u Zamzam. Air Zamzam suci lagi menyuci juga. Lima ruya min hadis Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bi sajalin min ma'i Zamzam fashariba minhu wa tawadda. Apa dalil air Zamzam ni cuci? Nabi sendiri melalui Sayyidina Ali, Nabi sendiri pernah minta timbul air Zamzam, maka Nabi minum dan Nabi ambil ismaya. Menunjukkan air Zamzam ni suci. Kalau Nabi sendiri minum dan Nabi sendiri ambil ismaya. Takkan Nabi minum barang yang tidak suci, takkan Nabi ambil ismaya dengan air yang tidak suci. Itu menunjukkan air Zamzam ni suci lagi menyucikan. Jadi berkali para hadis semua boleh berasa kita ni belai sikit daripada kita apa kita mengaji sama-sama tu, bahawa kita ni bila dia royak dibawa dalil, nah dia nak ajar orang kita bahawa sebagai benar hak kita buat, hak kita kata, hak kita gabung, jangan dibuat, jangan dikata kalau bagai tak ada dalil. Belah pusing bahasa nak buat. Kenapa? Kerana orang lain buat, kan dia tu buat dia ajarnya. Masa dia tu buat, dia ni buat, maka aku pun buat batik. Seperti kita kata ni, bapa ada pakai kain, dia pakai baju dengan sekiak gini ni, retina, dia kata pakai belakang. Jangan ajar buat. Jangan ada ajar kita buat, kalau kita kata ni kerana orang lain buat belakang, jangan. Kerana Nabi buat, misalnya. Kerana Allah Ta'ala kata, itu cara orang Islam ni.
Jangan kata orang kampung tu buat belakang, orang ni buat belakang. Ini kesi orang Melayu, bukan orang Islam kita. Ini satu daripada cara tua kita ni, didik kita supaya sebenar kalau yang kita buat ni biar landas, biar tukar di atas. Benar. Quran baik, hadis baik. Al-ma'ul mutaghayyiru bitul al-nafsi atau bisabab maqarrihi atau bimukhalatati ma la yanfaku anhu ghaliban qad tahlab wa waraq ash-shajar fa inna isma al-mutlaq yatanawalu bi ittifaq al-ulama. Ya ketaknya air yang berubah dengan sebab lama duduk di tempat tu, ataupun dengan sebab tempat dia, ataupun dengan sebab dia bercampur dengan gula yang nak mengelak diri, tak boleh. Air ni pun cuci juga lagi menyuci. Ambil sekali lagi. Jenis air sekali lagi ni, air yang berubah. Sama ada berubah warna, atau berubah bau, atau berubah rasa. Berubah apa? Berubah bahkan dia terlaksi dengan sebab lama kita duduk situ. Air duduk kurang lama, nak payah, kau dah geling, kau dah berapa, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kotak-kotak, air itu berubah juga. Sama ada berubah warna, berubah bau, berubah apa lagi? Berubah rasa. Air yang berubah kerana lama, tak masak, pun cuci juga. Dia kata air. Air ni lama, dia dah payah, bang lagu lain, hapuk kan. Maka pun tak lihat air semayang. Tak pasal. Maka tu, jaraknya hulus. Kenapa? Berubah ini bukan kerana dibak, kerana lama duduk. Orang tak sibuk, orang tak kasih. Dia bang lama juga lah. Sebab kain kita tahu lah almari lama-lama. Dia bang apa kan? Adakah dengan sebab apa? Lama duduk dalam almari tak lihat semaya, tak dipakai. Tak. Air sahabat makar. Ada berubah ni bukan kerana lama tak. Kerana kita pergi berubah dalam bekas kayu ke, bekas tanah ke, bekas plastik ke. Akhir sekali bang. Air ni kerandai. Nak buat. Bahasa pesi tempat ada kerandai. Kita nak mengalir kepada kerandai. Tak boleh buat kerandai ni sama. Tak apa kita sama jadinya dia. Jadi tiba kita campur air, bau kerandai. Atau bau berapa lah, bau lumuk ke bau berapa. Tak lagu ni boleh, kau tak boleh. Walau ke syajar dan daun kayu. Kita campur air tu bau daun kayu. Supaya setengah-setengah tempat-tempat tu kan. Air tu jadi hitam. Sebab kita sampai di Terengganu, di Kuala Lumpur tu. Sampai di Pakar ke berapa air tu hitam. Supaya hitam. Benak tengok lapan tu hitam. Air supaya hitam. Supaya kopi. Kenapa? Boleh jadikan turun askar, pun bakar ke pun berapa di situ. Maka air lagu ni air, adakah air ni lagi? Jawabnya tidak. Kenapa? Kerana air ni berubah ni kerana bercampur dengan bayar yang kita nak elak tak boleh. Pohon bakau, pohon entah berapa semua sekali. Maka air lagu tu nak mandi junuk, nak mandi saja, nak ambil sembahyang, nak akak adab sah. Boleh bakau. Walaupun berubah, tapi berubah kerana dia bercampur dengan benda yang kita nak mengalir diri, tak boleh. فإن اسم الماء المطلق يتناول باتفاق العلماء. Kata dia air macam ni, sama ada air lepas yang nak bau, sama ada air yang berubah kerana kurung lama, sama ada air yang berubah kerana bercampur dengan daun kayu apa ni. Air ni orang panggil air mutlak juga. Mana bagi orang tak tu, kalau dia minta mari ke air segelas, orang dicampur air tu dah. Walaupun air merah ataupun ke berapa, orang tidak kata air hitam ni ada. Orang tak kata dah gitu. Kalau orang sebut kapus negeri itu, bila dia nak air, ingat tu lah. Tak dia bawa. Jadi oleh yang demikian, air macam dia kira air mutlak juga. Apa dalil? Bittifaqil ulama. Dalilnya ialah ittifaq ulama. Ulama sedunia, ulama Islam sedunia mengakui bahawa air lagu ni orang panggil air juga, walaupun berubah warna dia, walaupun berubah rasa dia, kerana kalau yang disebut 3 perkara tadi. Itu mudah dia dekat pada kita benda ini, sangat mudah. Dia tak tahu dah khilaf ni, kata daun kayu ni, kalau daun kayu kau lagu lain, kalau dah kayu kau luruh atas lagu lain, dia tak sebut dah bagian tu, kan kita kata. Kalau kita baca kitab lain, dia tanya pula, daun kayu kau luruh tu dah kayu apa? Kau mesti lah kotik-kotik gitu dah lagu kau. Kalau dah kayu lurus, pada umur pas, pada umur berapa lurus lagu. Kau lagu mana? Jadi kita ada dalil ayat, kita ada dalil hadis, dan kita ada dalil namanya ittifaqul ulama. Kau panggil ijma'. والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به. Dan nak pusing ke mana pun silsilah usul asal dalam masalah ni, ia semua air yang bila kita sebut air, orang tunjuk air tu
Maka air lagu ni boleh tak kita nak suci. Jadi sebanyak air. Ya kalau kita bersumuk dengan budak-budak ambil air kah? Maka budak tak pergi ambil air nyu. Budak tak pergi ambil air teh. Orang tak pergi ambil air penawar. Orang ambil air ni. Maka air jenis tu, orang panggil air mutlak lah. Walaupun warna dia merah sikit, walaupun bau dia ada bau hap. ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر. Hak ni lagu lain sikit. Hak ni pelik sikit. Pada hak kita duk mengaji sama dia. Jadi, kalau kita nak amal, kita amal. Kalau tak saya amal, tak usah amal. Amal ya Allah awal lagi. Amal, kita ni kena jadi sebut. Kalau kita duk mengaji semuanya, air mustamal ni, tak boleh. Jadi, tak boleh kita nak menyucikan. Air mustamal mana air yang diguna pada pembasuhan yang pertama. Kalau ni kalau kita nak mengaji sama tak boleh. Mana kalau kita basuh muka, selagi tak rata, maka basuhan kita dikira basuhan yang pertama. Dengan arti kalau kita basuh seluruh muka sebelah, sebelah lagi kering. Macam dia ni. Selagi tak cuci habiliti, luzuk lah berapa kali sekalipun dikira basuhan yang pertama baru. Dan tu tak? Ini kita nak mengaji sama. Ambil sekali lagi. Kita basuh muka. Kita basuh muka balik kanan sebelah ni, basuh habiliti, cuci habiliti. Kalau balik kiri dia kering lagi. Maka selagi tak rata habiliti, walaupun kita jiru 2 kali, 3 kali sekalipun, dikira sekali baru, kecuali rata habiliti barulah. Allah panggil habislah, tak basuh yang keluar. Tak basuh yang kedua, bila kita nak ambil sunat, kita basuh lagi sekali lagi. Ini orang panggil basuhan yang kedua. Nak ambil sunat lagi, kita basuh lagi kali yang ketiga. Ini orang panggil basuhan yang ketiga. Air mustamalnya ialah air basuhan yang pertama. Air ni dikira tidak boleh menyucikan orang lain. Contohnya dia ni tidak najis. Jadi air itu kalau kena kayu kita, tak payahlah kita basuh. Muka barang ni barang tidak najis. Kalau dikira air itu air suci, contohnya tidak menyucikan. Kan? Itu hak kita nak najis sama. Hak itu hak kita pakai sama-sama. Malangnya tuan kita ni kata, dok. Mazhab Syafi'i sendiri tu ada satu riwayat. Mazhab Malik juga dulu dia tu ada satu riwayat yang mengatakan bahawa air mustamal ni cuci lagi menyuci. Mazhab Syafi'i sendiri tengah riwayat. Mana Syafi'i sendiri itu mempunyai 2 lah. Kau yang pertama pakai suci, tak cuci, tidak menyuci. Kau yang kedua mengatakan dia ni cuci lagi menyuci. Apa ni riwayat? Iaitu kata dia berjalin. Dia kata dia air mustamal ni ialah air al-munfasilu min a'dha'il mutawaddi'i wal muqtasil. Air yang jatuh turun daripada anggota yang berismaya dan daripada anggota yang mandi. Semua air yang luluh daripada anggota kita untuk ambil ismaya. Dan semua air yang luluh yang titik daripada anggota kita yang mandi wajib tak kita mandi. Hukmuhu annahu tahurun kalma'il mutlaq. Hukum dia air ni cuci juga serupa dengan air mutlak juga. Sebagaimana air mutlak ni tahurun cuci lagi menyuci, maka air mustamal pun kata dia cuci lagi menyuci juga. Mazhab ni kata dia, wa hadal mazhabu ihdar riwayati an Malik wa Syafi'i. Mazhab ni satu daripada riwayat yang ambil daripada Imam Malik sendiri dan daripada Imam Syafi'i sendiri. Satu riwayat. Kalau kita duduk pakai ni, riwayat juga. Tapi kalau kita duduk pakai ni, riwayat yang dikira umum. Kita duduk mengaji macam itulah. Tapi riwayat yang lain yang dikira tak berapa jelas, tak berapa masyhur. Ada juga Imam Syafi'i mengatakan air mustamal ni pun suci. Lagi menyuci sebagaimana air mutlak sekali tak tukar. Apa dalil kata dia? Walam yujad dalilun yukhrijuhu an tahuriyati. Kata tuan kita kata tidak ada sebarang dalil yang boleh menunjuk bahawa air mustamal ni terkeluar daripada tarah dia boleh menyucikan orang lain. Tak ada dalil. Kalau kita cari kata dia tak ada dalil yang menunjukkan bahawa air mustamal ni tak jadi cuci lagi menyuci. Bukan sebanyak mana dalil yang ada menunjukkan air mustamal ni tu cuci lagi menyuci juga.
Tengok dia bawa Nabi. Lagu mana kata dia? Hadis Rubaiyah binti Muawiyah. Seorang perempuan sahabi Muslimah namanya. Kata dia, bila dia buayak kita meniki dengan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'in fi yadayhi. Katanya Rubaiyah ni, Nabi kita sapu kepala dengan sapi baki air yang ada di tangan dia. Aku tengok Nabi sapu kepala dia, dan dia tidak ambil air lain. Dia tidak pesan atas air lain dah. Bahkan dia sapu ni, aku sapi baki air yang basuh dia di tangan. Kalau lebih basuh tangan, lebih basuh siku berapa, dia sapu kepala, pakai itu sekali. Itu menunjukkan air ada di tangan ni, kalau kita panggil air mustakmal ni, boleh dijadikan buat ambil sembahyang juga. Kata hadis Rubaiyah. So, Rawi Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ni Imam Ahmad sendiri dan Imam Abu Dawud dalam kitab masing-masing sebut. Walaupun Abu Dawud dia bersama dengan Malik. Hadis Abu Dawud sendiri sebut gini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min qabli ma in kana bi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu kepala dia daripada sapi baki air yang ada di tangan dia. Air lebih pada basuh tangan, apa basuh siku ni kan. Air itu juga Nabi sapu kepala dia. Ini Abu Dawud sendiri sebut lagi kitab dia. Dan Abu Dawud masuk dalam senarai sunnah sitah. Kitab ni tu. So, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فانخنس عنه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه الجماعة. Selagi hadisnya ialah satu masa Nabi jumpanya Abu Hurairah. Nabi jalan jumpanya Abu Hurairah tengah jalan. Bila Abu Hurairah sambut Nabi, dia pun menolak, dia melit lari. Bila melit lari, rupanya dia pergi mandi. Sudah selesai mandi, dia mari. Dia mari, Nabi tanya, "Ini puan tak ada Abu Hurairah?" Aku tengok semua, tak boleh jalan. Lepas lari, tak ada lagi. Dan saya berkata, "Ambo junub. Ambo sudah setubuh laki isteri, tubik tanam, jumpa kamu. Jadi aku pun tak sedap duduk sekali keadaan aku junub. Jadi aku menelit, pergi mandi dulu tu. Fakaritu an ujalisaka, aku tak sedap nak duduk sekali denganmu. Wa ana ala ghairi taharah, ni keadaan aku tidak suci tubuh." Nabi kata subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Nabi kata subhanallah, orang mukmin tidak najis. Orang mukmin tidak najis. Jadi sebab mu ni mukmin, orang mukmin tidak najis, apa yang lari dulu tu apa ya? Nah, jemaah. Kemudian dua kitab ni kata apa dalil? Apa dalil hadis macam ni menunjukkan bahawa air apa dia? Air mustakmal tidak habis. Sedangkan hadisnya ayat lagu tu je. Tapi kita nak tahu lagu mana hadis ni bahawa air ni tidak habis, air mustakmal tu habis. Kata dia wajib dilatul hadis. Annal mu'mina idza kana la yanjusu fala wajha li ja'lil ma'i faqidan lit-tahuriyyati bi mujarrad mumasatihi lah. Kata dia, yang jadi air mustakmal ni tidak najis setelah kita buat mandi junub melalui hadis ni, kerana Nabi kata tubuh orang mukmin tidak najis. Bila tubuh orang mukmin tidak najis, kalau kita siram air ke tubuh kita, bila air dicuci, tepungnya cuci juga. Kita takkanlah relax, rasa menyuci dia. Air cuci. Bila kita nak mandi junub, kita sendiri ni tak najis. Bila air pun jenis air cuci, kita pun tak najis, dan tak najis ni air cuci. Bila jaga dua cuci, anda terjadi hilang taraf air daripada cuci, balik jadi cuci pula. Anda boleh jadi. Kita ambil air cuci, dijual atas apa, atas gegar kita kata. Gegar ni tu dah cuci. Ada kan sebab gegar tu, gegar apa, kain, gegar apa pakai cuci, berapa cuci ni ada kehilangan, taraf cuci dia, tidak hilang. Tapi dia kata dia bila manusia hak junub Nabi kata ni tidak najis, maka tak ada arti bila kita mandi junub air tu jadi kotor, sedangkan kita ni tak suci sikit ada, atau tidak najis sikit ada. Ini poin bagi dia ni, nak menyabitkan bahawa air mustakmal tidak najis. Dan boleh buat mencuci barang.
Itu makna kata dia. Maka tak ada wajah untuk menjadikan air yang kita buat mandi junub itu ilah cara menyuci dia dengan semata-mata bertepuh air itu dengan kita. Ya, kita ni pun cuci. Idrayatu iltiqa'u tahirin bitahir. Kata dia, tujuan mandi nak tepuh air yang cuci dengan tubuh yang cuci. Air pun cuci, tubuh pun cuci. Tapi bila tubuh pun cuci, air pun cuci, tak apa yang balik. Air yang cuci malah anak tubuh cekal dari tak cuci tak apa. Yang betul pengabalan cuci. Itu cara dia berdalih. Nak kata apa dia? Itu dia. Kemudian dia nak suruh kita ni tidak terlibat dulu. Jaga ni. Aku dah ngaji lagu lain. Tak tahu dah ngaji lagu lain. Kata dia, qala Ibn al-Munzir, ruya an Ali wa Ibn Umar. Kata dia, apa nama ni? Hukum macam ni diriwayat daripada Sayyidina Ali sendiri, daripada Abdullah bin Umar, daripada Abu Umamah, daripada Atha, daripada Hasan, daripada Makhu, daripada Mahai. أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه مسح بذلك. Sayyidina Ali bin Umar ada sebut tadi ni, semua tu yang ni kata apa dia? Kata pada orang yang lupa nak satu tanda, ambil air sembahyang basuh sana basuh sini, kalau tak ada lupa nak basuh. Anda buat lagu mana? Kata orang lagu ni, kalau dia terasa janggut dia ni basah-basah lagi, dia boleh luruk. Basah, duduk di janggut air, duduk di janggut ni, luruk sini, terus aku sahaja. Apa dia kata? Sayyidina Ali, Abdullah bin Umar, Abu Umamah, Atha, Hasan, Makhu, ini sebagai bayarnya. Tak kira orang nak kecek bayar kat tupas habis, kalau bayar ni kalau tidak sah. Sayyidina Ali sendiri tak kena ayat macam tu. Sayyidina Ali ni ngaku Nabi lagi, pupu Nabi lagi, dahulu Nabi ahli baik, orang rumah Nabi sendiri tak kena kecek macam ni. Sekiranya dia tidak yakin bahawa apa nama ni, hak dia kata tetap tu. Jadi bila dia kata juga, artinya dia kata lagi dia kata pada orang hak keluar satu kala lah. Kalau dia basah air, dia janggut dia ada lagi, dia luruk janggut, satu bulu sampai enggak satu. قال وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرا. Ini semua ni menunjukkan bahawa air musta'mal ni boleh menyucikan, bukan sekadar cuci, tapi boleh menyuci. Wabihi aqulu, saya tak dikata, wabihi aqulu, dengan hukum macam ni lah aku sendiri kata. Aku sedaknya duduk sanggut, kata Tuhan kita. Aku sendiri bila aku mengajar aku orang air musta'mal ni cuci dan menyucikan. Kadang orang ingat dalam mengajinya, dalam masa duduk mengaji itu, balik orang yang mengatakan air musta'mal tidak menyuci, cuma cuci saja tidak boleh menyuci, ialah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi tidak ada haid. Dengan keadaan air di negeri Arab payah. Pertama, air di negeri Arab ni payah. Yang keduanya, Nabi larang benar balik. Sebarang benda bazir Nabi lagi. Tiba-tiba belah-belah bazir ni tak boleh, Nabi tidak ada. Air tu, tak ada air ni boleh buat basuh-basuh dah tu. Tidak. Dan sahabat-sahabat Nabi pun orang terkena payah air pun tidak ada seorang pun. Itu menunjukkan ada sesuatu. Ada sesuatu menunjukkan bahawa air macam ni, air yang dikira air tak cuci. Kata itu duduk. Tidak. Pada orang yang mengatakan air musta'mal tidak boleh menyucikan lagi, cuma cuci saja, ialah yang pertama Nabi sendiri dan sahabat-sahabat Nabi tak pernah tak ada. Lurus jatuh muka tak ada. Tak lurus tanya tak ada. Orang tak pernah tak ada. Sedangkan airnya payah. Bila-bila air payah pun tak ada juga. Dan yang kedua je pun Nabi kita lep. Air sudah tu berat gitu. Sedangkan barang ni kita bagi. Kalau barang ni barang cuci sungguh. Itu menunjukkan bahawa air ni ada sesuatu yang menunjukkan, maknanya orang kami parah penyucian dia sudah tidak ada. Itu dalil orang yang mengatakan air musta'mal ni tidak lagi dicucikan. Baik, sedap ke tak? Kita kata sedap. Orang jawab balik pula. Orang ni kata yang Nabi tidak ada, sahabat-sahabat Nabi tidak ada tu, pertamanya air sikit tak pernah ada. Kerana ambil Ismail, tidak ambil Ismail sama Nabi. Sebab kita orang Melayu. Kita Melayu bau, timur, bukan saja. Salah pula bau. Timur.
Bau timbul. 10 timbul. 4-5 timbul baru dia sambil semaya. Pas kaki tu pula bau jiru juga, cuci juga, cucu. Berapa tak tahu dah. Ini pasal kita orang Melayu. Nabi ambil semaya banyak mana? Tawadda'a bimuddin wal tasana bismar. Nabi Ibn Ismail ni air jauh. Air ini cukup untuk ambil Ismail dan mandi junub tak jauh. Gatas kata terus. Gatas terus tu Nabi mandi junub. Kita sini bahasa mandi kubah bau. Ya, ambil Ismail ni bukan nak basuh benar. Ambil Ismail baik, mandi junub baik, bukan nak basuh. Nak hadas. Nak hadas lain, basuh lain. Basuh ni selagi tak cuci, lagi basuh. Satu basuh. Ambil Ismail ni bukan jenis basuh. Basuh jenis nak teratur. Nak teratur, dia titik. Cukup. Dia nak nyala kat tubuh, atas kulit, cukup. Dia tak mesti bau. Coba terang sekali ambil Ismail Nabi. Boleh jadi berapa kita air. Kalau ada takut pergi ke India, pergi ke Pakistan, di negeri-negeri yang cermat menurut Nabi dalam bahagian ni, kita tengok seakan-akan jadi tak rata apa Ismail. Dia duduk tunggu juga, ada lotar dia, bertanya lotar, cek dia, spokli dia tu, dia cekok. Dia kosong, tak kosong. Bukan kita ada air banyak, ada air banyak. Tapi, kalau dia nak tunggu Rasulullah SAW, dia jangan jadi bertanya. Dan kita orang Melayu, waktu ambil Ismail, ngebu-bu ni, tengok orang India ambil Ismail, rasa air ke dia. Berapa titik di situ. Dia berapa titik dulu hujan tu. Dan memang begitu. Air sendiri tu boleh ambil saya bertiga tak boleh. Dia tak lelah ni pun ambil kat pelanggan. Ambil soalan kat pelanggan. Ambil Ismail. Kalau ambil ekonom, kata hak cu faid tu, pulah, tutup balik. Pulah sikit, tutup balik. Nak air kondom. Air kondom yang dibayar biaya ini dengan duit orang. Ruknya ini air ni, apa ni air wakil. Air bayar bil dengan duit orang mah ni kalau kita main bobo ini ya berasa nak kata dosa tapi dah terkejut sangat. Tapi pertama bahasa yang keduanya kita pergi perabi duit orang ramai. Duit orang ramai terpaksa bayar bil air ni kerana kita ya air sebanyak ni boleh orang lain boleh ambil saya 10 orang. Tapi kita guna seorang. Bau. Basuh muka. Tapi air ni boleh ada bau tubik. Hak tubik tu lebih banyak daripada hak kita bunuh. So, kalau hak kita bunuh lebih banyak sekali, tak apa-apa hak lebih banyak. Hak bunuh tubik ngepaik tu pula. Jadi, beringatlah para hadirin semua murid kita pada malam ni. Coba kita beringat bila kita diambil supaya di masjid. Ya, air itu dibayar pada berapa? Pada JPT tu berapa? Ayat yang ni lah. Bayar dia yang dengan duit orang ramah. Tolong beringat sikit. Bila kita buka paip, bila sedang balik selesai, tutup balik paip. Apa ni? Buat ni buka situ, tak ada titik. Pada mana, buat titik sudah cukup. Kalau bukan masalah nak basuh muka, tapi nak akal hadah. Dan akal hadah ni, hadah kita ni terangkat. Dengan air ni, mengalir. Aku ni sudah cukup, mengalir. Bukan keluar apa, tak mengalir. Maksud Nabi kita ambil Ismail. Sebelum, apa tadi? Ialah cukup dia habis, cukup dengan ni. Selalu. Itu jadi itu. Coba ajar sedikit demi sedikit diri kita ni mendekati Rasulullah SAW. Sekuat-kuat sangat, hak bahasa panggil sunnah, hak bersendirian. Sunnah hak kita, hak tak berkira dengan orang ni. Hak politik gapa ni berkira dengan orang. Tapi hak kita saya ni. Ismail lah, bergapa semua sekali ni. Hak ni hak sunnah bersendirian yang tidak berkata dengan orang ni. Sebab kita dekat sedikit. Apa tu? Anjak-anjak ni kalau masalah sunnah syariat apa semua sekali ya sangat-sangat perlu di negeri kita ni. Kalau kita tak langsung ni sebenarnya dari segi saya itu kita kena ada sikit-sikit membiasakan diri kita. Tak ada kata yang macam tu. Jadi yang pertama tidak hadas ni. Ia tidak ada ni yang pertama kerana air ni sikit. Tak ada pun tak boleh. Dapat kecil-kecil basuh. Tak ada tak? Ada. Tak berkering dah bukan. Ia keluar je pun dah. Sudahlah air ni sikit. Nak ada tak boleh. Lalu cukup kalau ada pun beleming ni dengan peluk. Pasal apa dia nak ada. Ini jawab balik orang yang mengatakan air ni cuci.
Ia tidak ada tu pertamanya kita pada tak ada. Berkering tak asal gitu je. Saya kira bagian ni bagian sapu dengan debu, dengan tu, dengan berapa apa, tak ada kata dia. Nanti dijawabkan balik. Tak juga dia nanti. Nanti dia. Itu saja. Daripada ni. Ayat ni mana? Soalan yang keduanya, bolehkah tidak kita ambil Ismail dengan celup? Petang para habis semua kalau air itu banyak, dapat 2 kolok kita panggil, itu memanglah orang tahu belakang dah. Air bila lebih pada 2 kolok, boleh kita celup. Baki lagi suka dan kolok tu lain sikit. Mazhab Syafi'i kolok dia kecil sikit. Mazhab Hanafi kolok dia besar mana? Kolok besar, masa apa kalau kita ambil Ismail yang dibelikan ni, tak kocok dibalik sana. Oh, banyak dia, banyak mana? Banyak. Dia hamba kurang ingat. Kalau kita pekoh dia ada dari tulisnya pada kadar 10 kali 10 kasih. 10 panjang, 10 lebar, 10 dalam. 10 stor. 10 stor lebar kalau 10 stor panjang kalau 10 stor lebar kalau. Jadi air setara tu kalau kita ambil cincin sini, tak kocok balik. Kalau kocok pun bobok kocok. Tak apa dah setara tu baru panggil 2 kolok. Mazhab kita Syafi'inya kalau kita teh minyak gas ni, berapa tehnya? 7 teh. 9 teh. 9 teh. Sialah kalau dia. Dia jadi begitu tak apa. Dia jadi begitu tak apa. Bapa mu kata 10 kali 10. Orang ni kata 10 teh ni tak apa. Kalau sendiri itu berapa dia? Kalau sendiri itu berapa? Kalau ni ada makna bekas air. Hak spos ini. Kalau negeri-negeri India agak ada berarti nak duduk tak tanda. Buyung. Itu dia buyung. Buyung ni pun Arab panggil gullah. Gullah mana kolok. Jadi bila air tapah 2 kolok, air 3 butir buyung, gitu lebih. Tu jadi kira buyung. Buyung sama mana saja, sama buyung tu lah sama mana saja. So, ada kalau makna kemuncak bukit. Kalau ada juga makna kemuncak bukit. Jadi bila air senang dia butir bukit, gitu duduk. Baru tak najis. Tu dia duduk. Jadi menentukan kalau makna berapa dia. Mana Qulali Hajar. Ada sebuah negeri Arab namanya Hajar. Hajar ni terkenal lah negeri perkampungan buat kolok, buat buyung. Jadi kebetulan buyung ni buyung besar-besar. Buyung tak Hajar ni besar-besar. Maka tak ada air tapah 2 butir buyung kampung Hajar. Maka tak najis. Bolehlah tunjuk ambil saya. So itu air macam tu. So lagi mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i sorang. Kalau air sebeledi pun boleh celup. Air sebeledi pun boleh celup. Ni kau ratak dengan orang yang melakukan air mustakmatik lagi. Kau sedap beza ni. Contohnya dia niat ni kata dia. Niat gayung. Tangan kita ni kita buat lelok gayung. Jadi sebagaimana kita celup gayung, tak ada apa-apa walau dalam beledi, walaupun air sebeledi je. Maka tangan kita ni kita buat lelok gayung. Cium. Jadi kita ada orang yang mengatakan boleh celup air dalam beledi. Cuma niat dan niat gayung, panggil dia hidup tapi niat gayung, tak lelok gayung. Kalau lagi sedap balik orang yang mengatakan air mustakmal tidak. Jadi kalau gayung-gayung pun kecil dekat gayung. Kalau kena kau pasang muka, betullah air lekat-lekat sana. Celup. Tak lagi. Niat gayung, niat tangan dia hidup niat mana tapi orang kata boleh. Jadi siapa waktu niat dah boleh. Orang yang mengatakan air mustakmal ni cuci lagi cuci. Jadi kita terbiasa lega. Pemikiran kita lega lah kita. Jangan jadi orang panggil jadi masjid tak geri apa pun dia. Kita pemikiran kita dari segi Islam ni di mana saja ia ada dalil kita berhakim. Kalau kita tak sedap tu tak sah. Tak aku nak tahu hak tu hak ni pada dalil, hak tu dalil nak pakai alam tak apa. Tapi jangan sampai kita ni sepuh nak matur balah orang yang sedangkan sama-sama ada dalil. Jangan. القسم الثالث الماء الذي خلقه طاهر كالصابون والزعفران صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث الماء الذي خلقه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبا. Jenis air yang 3 ialah air yang bercampur dengan barang suci.
Tetapi boleh kita elak air bercampur dengan barang cuci. Tapi barang cuci sendiri itu pula, kalau kita nak pelari barang tu, nak elak barang tu, boleh kau tak boleh. Macam sabung, debu gandum. Barang ni barang cuci tak? Sabung barang cuci, beras barang cuci. Berapa lagi? Barang cuci lain lah. Dan barang ni kalau kita nak letak suku pun boleh. Tidak terpaksa air ni beras dengan sabun tak juga. Nah, kalau air bercampur dengan air tak punya sabun tu, ada mana? Wa'akumu annahu tahurun ma dama hafizan li itlaqih. Air yang masuk sabun, air yang bercampur dengan debu gandum, maka bolehlah kita buat ambil sembahyang dan boleh kita mandi junub. Kecuali begitu banyak sabun, jika siapa orang tak kata dah air ni air telaga, orang tak panggil kata air pahit, orang panggil air sabun ni. Tu mana banyak jauh. Ada benda yang berbeza kan. Ketika sekali lah kita nak ambil sembahyang dengan dia. Kerana orang tak kata dah air pahit, orang panggil air sabun ketika tu. Ni kita letaklah di atas. Panggillah kita lah. Kita letaklah keadaan kita. فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناول اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. Artinya kiranya dia terkeluar daripada mutlak. Dengan artinya orang tak panggil dah air. Mereka orang panggil air sabun. Orang biasa dengan sabun kalau dah. Orang tak panggil air. Dengan arti kalau kita minta dia ambil air nak sembahyang, orang tak ambil dah air. Kerana airnya kira air sabun ni. Jika tu air ni hanya suci saja, tidak boleh menyucikan orang lain. Nak basuh kain tak boleh, nak berapa tak boleh. Apa ni nak berapa dia, nak ambil sembahyang tak boleh, berapa tak boleh. فمن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 10 من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذني فلما فرغنا آذناه فأعطانا فتوه فقال أشعرنها إياه تعني إزارها رواه الجماعة. والميت لا يغسل إلا لما يصلح به تطهير الحي وعند أحمد والنسائي. Apa dia kata dia? Apa dalil yang menunjukkan bahawa air bila bercampur dengan barang cuci ni boleh menyucikan orang lain juga selagi air itu orang panggil air, orang tak panggil air sabun? Kata dia gini. Satu kali ceritanya waktu kematian anak Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Nabi kita mempunyai anak lama tapi mati kecil lah kau. Seorang je tak boleh buat benar titip timur. Anak dia yang nama Zainab ni mati, maka Nabi ajar kepada orang yang nak mandi. Nabi kata mau mandi anak aku Zainab ni 3 kali pun tak apa, 3 kali siang pun tak apa, 5 kali siang pun tak apa, lebih pada 5 pun tak apa. Dan kalau biasa perlu apa nama ni, mandi air campur dengan sidr. Sidr ni kita panggil daun apa? Daun dara. Dalam banyak-banyak air tu mengubuh air daun dara. Dan lalu sekali tu air campur dengan kapur. Kapur ni kapur lah. Kita simpan kapur baru kan. Ataupun perlu sikit kapur. Bila sudah semua sekali, Nabi kata mewayaklah kapur. Jadi apa arti Nabi suruh orang mandi mayat dengan air kapur, dengan air darah, sekiranya air yang bercampur dengan barang ini, barang tak boleh menyuci kan? Kita tegas mandi mayat nak suruh suci. Sekiranya air kapur, air darah ni tidak menyuci, maka Nabi, apa nama kerja? Nabi suruh mandi dengan air kapur, air dan darah. Itu menunjukkan bahawa air yang bercampur dengan barang suci, selama tarah itu tidak berubah, orang dia panggil air juga, maka selama tu air ni air suci lagi boleh menyuci. Dalilnya Nabi sendiri suruh mandi anak dia dengan air campur dengan daun darah. Sekiranya air ni air tidak boleh menyuci, maka apa nama kerja? Nabi dia suruh orang mandi anak dia dengan air yang tidak boleh menyuci, iaitu air darah, air campur. Itu menunjukkan air campur dengan air darah ni suci dan boleh menyucikan. Sebenarnya jangan jadi airnya orang panggil tidak dah air mutlak, air darah, air kapur dan berapa ketika tu tidak menyuci pada menyuci. Allah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.